Okey, proses pengosmo kawal aturan. Okey, ginjal dia berfungsi sebagai organ perkumuhan dalam pembentukan air kencing. Okey, selain daripada itu, dia juga bertindak sebagai organ pengosmo kawal aturan untuk kawal atur keseimbangan air dan garam dalam badan supaya dalam julat yang normal. Okey, maksudnya julat yang normal ni supaya badan dapat berfungsi secara optimum lah. Okey, kandungan garam yang tinggi. Okey, bila kandungan garam yang tinggi, isi padu air rendah. Okey, bila isi padu air rendah, tekanan osmosis adalah tinggi. Yang ni saya dah ajak, kita dah belajar dah tekanan osmosis ni. Okey, kandungan garam rendah. Bila kandungan garam rendah, isi padu air tinggi, so tekanan osmosis adalah rendah. P merujuk kepada tekanan osmosis, tekanan V merujuk kepada isi padu. Okey, mekanisme pengosmo kawal aturan dikawal oleh dua hormon iaitu antidiuretik hormon ADH dan aldosteron. Okey, yang mana kedua-duanya terlibat dalam suap balik negatif, yang mana dia akan kawal atur air dan garam melalui penyerapan semula. Okey, penyerapan semula yang berlaku di sinilah yang saya tunjuk tadi. Yang sini, dekat tubuh berlingkar distal dan juga tubuh pengumpul. Nampak tak yang ni? Okey, dikawal oleh ADH dan aldosteron. Okey. Okey, yang ini pengosmo kawal aturan. Saya ringkaskanlah ikut dalam buku teks. Okey, tekanan osmosis darah pada julat normal, bila dia meningkat, okey, dia dikesan oleh reseptor iaitu osmoreseptor dalam hypothalamus. Okey, yang mana dia akan kesan perubahan pada tekanan osmosis darah. Lepas tu dia akan hantar impuls untuk mekanisme pembetulan kepada efektor. Efektor yang terlibat di sini adalah kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari dirangsang untuk merembeskan ADH. Okey, tulis nama penuh dia dulu kalau dalam esei kat struktur, lepas baru boleh guna ringkasan dia. Okey, sel pada dinding, apa berlaku bila ADH dirembes? Sel pada dinding tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul dia jadi lebih telak terhadap air. Okey, so bila dia lebih telak terhadap air, apa berlaku? Lebih banyak air dapat diserap semula ke dalam darah. Okey. Okey, kelenjar adrenal pula, okey, dia tak dirangsang untuk merembeskan aldosteron, jadi kurang garam yang akan diserap semula. Apa jadi ke air kencing? Sebab tadi banyak air yang diserap semula, jadi air kencing itu akan jadi pekat dan sedikit. Ingat, kelenjar pituitari hormon ADH untuk penyerapan semula air, kelenjar adrenal merembeskan aldosteron untuk penyerapan garam. Okey, tapi bila tekanan osmosis meningkat, okey, tekanan osmosis meningkat maksudnya kandungan garam tinggilah. So kita tak bolehlah serap semula garam. Garam itu kurang diserap semula, tetapi yang lebih banyak diserap semula adalah air. Okey. Okey, so tekanan osmosis darah menurun, balik kembali normal lah. Okey, tekanan osmosis menurun. Okey, bila tekanan osmosis turun, maksudnya sekarang kandungan garam dia rendah, air tinggi. Okey, sepadu air tinggi. So, sama juga osmoreseptor dalam hypothalamus akan mengesan perubahan pada tekanan osmosis darah. Okey, so kelenjar pituitari tidak dirangsang untuk merembeskan ADH, jadi kurang air diserap semula ataupun tiada air diserap semula. Okey, kelenjar renal buat apa? Sebab tadi dia kandungan garam rendah kan. Apa jadi? Dia dirangsang untuk merembeskan aldosteron. Okey, sel pada dinding tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul dia akan jadi lebih telak terhadap garam. So bila telak terhadap garam, lebih banyak garam yang akan diserap semula ke dalam darah. Air kencing yang dihasilkan adalah cair dan banyak, sebab air tak ada, kurang air diserap semula. Yang tadi ni banyak air diserap semula. So apa jadi? Tekanan osmosis darah meningkat, kembali kepada julat yang normal lah. Okey, kesan kegagalan ginjal. Okey, bahan kumuh metabolisme seperti urea, asid urik dan garam berlebihan tidak dapat disingkir. Jadi tekanan osmosis tak dapat dikawal atur. Ada dua rawatan iaitu hemodialisis dan pemindahan ginjal. Okey, ini adalah mesin hemodialisis. Okey. Okey, mesin dialisis ini terdiri daripada tubuh berlingkar yang separuh telak yang diisi dengan bendali dialisis. Ni bendali dialisis, ini tubuh separuh telak. Okey. Kepekatan bendali dialisis dalam mesin ini, kepekatan bendali ini dikekalkan sama dengan plasma darah.
So bila dia sama dengan plasma darah, bila darah itu tinggi kepekatan kepekatan urea apa semua, dia akan meresap keluar lah. Okey. Okey, bendali dialisis sentiasa mengalir dan ditukar untuk menyingkirkan bahan kumuh dan mengekalkan kecerunan kepekatan bagi resapan antara darah pesakit dengan bendali dialisis. So dia kena kerap tukar lah. Okey. Okey, semasa hemodialisis, darah pesakit, nampak tak? Darah pesakit akan dipam keluar melalui arteri radial. Ini arteri radial. Okey. Pada pergelangan tangan, masuk ke dalam mesin dialisis. Okey. Kemudian mengalir kembali semula ke dalam badan. Sama juga dekat tangan yang sama juga melalui vena. Nampak tak ni? Melalui vena. Okey. Semasa darah mengalir melalui tubuh berlingkar, urea dan garam yang berkepekatan tinggi dalam darah akan meresap keluar lah. Okey, melalui tubuh ke dalam bendali dialisis yang mengandungi urea dan garam yang berkepekatan rendah. Okey. So, urea dan garam berlebihan dapat disingkirkan daripada badan lah. Maksudnya sekarang ini dia kepekatan dia sama dengan kepekatan plasma darah yang normal lah. Okey, tapi bila urea, kepekatan urea lagi garam yang tinggi dalam tubuh ni, okey, so dia akan lebih tinggi daripada dalam bendali dialisis ni, so dia akan meresap keluar lah. Okey, so dia akan kembali yang telah yang telah melalui proses tu, dia akan masuk balik melalui vena lah dekat tangan yang sama. Okey. Jadi darah itu lebih tiada urea lah. Okey. Yang masuk balik tu. Okey. Rawatan yang kedua adalah pemindahan ginjal. Okey, pemindahan ginjal ini kita kena pesakit perlu tunggu ginjal yang sesuai dengan penderma lah. Ginjal yang rosak digantikan dengan ginjal daripada penderma. Okey, seorang yang sihat boleh menderma salah satu ginjalnya lah, sebab kita ada dua ginjal. So kita boleh derma salah satu kita punya ginjal. Okey. Tapi untuk kita tengok, bukan senang lah untuk pemindahan ginjal ni, sebab kita kena tengok keserasian ginjal penerma dengan penerima tu lah. Okey.